Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua ke episod yang terbaru bersama Tadabbur Circle dalam siri Ramadan yang di mana kita akan fokus kepada kisah-kisah yang menakjubkan dalam Al-Quran, insya-Allah. Baik, dalam siri ataupun episod hari ini kita akan kupas satu kisah yang di mana saya beri tajuk Bangkit Setelah Rebah. Dalam kehidupan kita sudah semestinya kita akan ada satu fasa yang di mana kita rasa dalam kegelapan sebentar, iaitu di mana kita mungkin ada satu peristiwa yang menyebabkan kita gagal, ada satu peristiwa yang menyebabkan kita rasa tak mampu untuk bangun berdiri, dan itu adalah satu benda yang fitrahnya akan berlaku dalam setiap kehidupan manusia, di mana kita akan ada fasa di mana kita akan gagal, fasa yang di mana kita akan rasa down dan sebagainya. Dan untuk mendapatkan motivasi dan inspirasi sudah semestinya tak lain tak bukan kita perlu rujuk kembali Al-Quran. Adakah kisah-kisah yang uh, menunjukkan kebangkitan setelah kegagalan? Ada tak? Percayalah bahawasanya Al-Quran ada. Dan hari ini kita akan tengok pada satu kisah dalam satu peperangan yang dinamakan sebagai Perang Uhud. Kita dah biasa dengar. Kita dah biasa dengar Perang Uhud dan tahu natijahnya, tetapi kita ulang semula kembali dan selidik satu persatu yang berlaku dalam kisah peperangan Uhud tersebut. Perang Uhud berlaku disebabkan kaum Quraisy, musyrikin Quraisy Makkah sewaktu itu tidak boleh menerima kekalahan pada peperangan Badar. Maka apa yang berlaku adalah mereka kembali untuk melakukan peperangan. Mereka nak perang balik disebabkan mereka gagal pada peperangan pertama, maka mereka mengumpulkan bilangan tentera yang lebih ramai daripada peperangan Badar untuk menuju ke Madinah dan menyerang tentera Islam. Dan sewaktu itu Nabi SAW mendapat berita bahawasanya mereka mahu menyerang tentera umat Islam sewaktu itu. Maka Nabi SAW mengarahkan umat Islam seramai hampir 1,000 orang sewaktu itu. 1,000 orang untuk menuju ke satu tempat yang dinamakan Uhud, ya, disebabkan itulah peperangan ini dinamakan sebagai peperangan Uhud disebabkan berlaku peperangan tersebut di sebuah bukit ataupun berdekatan di sebuah bukit bernama Uhud. Dan dalam perjalanan tersebut hampir majoriti umat Islam sewaktu itu menarik diri kerana dapat bisikan yang tidak menyenangkan daripada siapa? Daripada Abdullah bin Ubay nama dia. Dan apa yang berlaku? Hampir 1,000 orang tentera muslimin sewaktu itu, 700 tarik diri dan tinggal beberapa ratus sahaja, 300 sahaja. Bayangkan apa perasaan mereka yang sedikit ini. Adakah mereka mampu untuk berperang dengan tentera Quraisy yang lebih ramai daripada mereka, kemungkinan tiga kali ganda daripada mereka? Kita akan lihat bahawa sebenarnya umat Islam mampu walaupun sedikit. Walaupun sedikit mereka mampu untuk mengalahkan tentera Quraisy sewaktu itu. Antara strategi penting yang menyebabkan umat Islam hampir menang, iaitu Nabi SAW telah meletakkan beberapa orang pemanah di atas bukit Uhud tersebut. Pemanah-pemanah ini telah diamanahkan oleh Nabi SAW supaya tidak turun. Kamu duduk sini, apa pun yang berlaku, kamu jangan turun. Dan mereka sudah semestinya akan mengikuti arahan Nabi SAW. Sudah semestinya, kerana mereka tahu bahawa Nabi SAW bertindak bukan sekadar atas wahyu tetapi atas kecerdasan dan kebijakan Nabi SAW yang mengatur taktik peperangan. Dan mereka akur. Dan peperangan berlangsung, apa yang berlaku adalah mereka nampak kemenangan demi kemenangan, satu saf demi satu saf mara ke hadapan barisan tentera kaum musyrikin, satu saf demi satu saf makin hancur, dan mereka nampak kemenangan tersebut. Disebabkan ini mereka rasa macam, kenapa kita perlu berada di sini? Ada segelintir tersebut merasakan, kenapa kita perlu berada di sini? Kenapa? Sedangkan harta rampasan perang banyak tu.
baik kita turun sebelum harta rampasan perang itu habis, dan ada segelintir masih berpegang kepada kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak, kita perlu berada di sini, dengar tak Nabi cakap apa. Dan akibat daripada nampak emas yang berkilau-kilau, majoriti dalam kalangan mereka turun. Dan apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Sudah semesti kita tahu bahawasanya Khalid Al-Walid waktu itu masih belum Islam, seorang panglima tentera yang sangat bijak, nampak peluang ini. Khalid Al-Walid yang nampak kekuatan utama umat Islam waktu itu adalah pemanah sebenarnya. Mereka adalah barisan belakang dan paling penting bagi umat Islam sewaktu itu. Nampak pemanah sudah tiada, maka Khalid Al-Walid berpusing balik daripada gunung tersebut dan serang umat Islam daripada belakang. Dan apa yang berlaku adalah umat Islam waktu itu kucak-kacir dan ramai dalam kalangan mereka yang syahid. Dan yang paling tragis berlaku dalam peristiwa Uhud ini adalah di mana Nabi SAW turut tercedera teruk, sehingga ada kalangan orang Quraisy nampak seolah-olah Nabi seperti mati. Mereka melaungkan perkataan ini, Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati. Tetapi umat Islam yang berada bersama Nabi ketika itu melaungkan kembali bahawasanya umat Islam tidak, ataupun umat Muhammad masih ada dan Muhammad masih ada bersama kita. Dan untuk pengetahuan semua yang tengok ataupun semua yang mengikuti sekarang ni, sebenarnya fasa itu di mana mereka mendengar Nabi sudah mati merupakan antara fasa kegelapan bagi umat Islam. Kerana apa? Kerana bagaimana untuk menyebarkan syiar Islam selepas ini sedangkan Rasul sudah tiada. Nabi yang membawa kita ke jalan hari ini sudah tiada. Ada fasa sewaktu itu. Dan bukan sekadar itu, bukan sekadar sewaktu Nabi SAW cedera tersebut, tetapi mereka pulangnya daripada Madinah disebabkan kekalahan perang tersebut. Mereka rasa kecewa yang teramat sangat. Nabi cedera. Ada kalangan para sahabat yang famous seperti Hamzah meninggal dunia ataupun mati syahid. Dan ramai kawan-kawan mereka, sahabat-sahabat juga mati syahid. Ada kalangan umat Islam sewaktu itu, ada ura-ura mengatakan bahawasanya kenapa kami kalah? Kenapa kita kalah? Sedangkan kita berada dalam jalan kebenaran. Bukankah kita berada dalam jalan kebenaran ini? Soalan ni. Sebab tu Allah tolong bantu kita. Maka disebabkan perkataan-perkataan itu yang timbul ada dalam kalangan mulut umat-umat Islam sewaktu itu, maka turunlah satu ayat daripada surah Ali Imran ayat ke-153. Allah berfirman, إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Ingatlah ketika kamu berundur lari dan tidak menoleh kepada sesiapa pun, sedang Rasulullah yang masih berjuang dengan gagahnya memanggil kamu dari kumpulan yang tinggal di belakang kamu untuk berjuang terus, tetapi kamu tidak mematuhinya. Oleh sebab itu Allah membalas kamu dengan peristiwa yang mendukacitakan kekalahan, dengan sebab perbuatan kamu menderhaka yang mendukacitakan Rasulullah itu, supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput dari kamu dan tidak pula bersedih akan apa yang menimpa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. Baik. Dalam ayat ini sebenarnya Allah menceritakan sebab utama kenapa kamu kalah. Allah nak mengajar kepada umat Islam dan kita yang membaca ayat ini untuk be realistic. Maksud dia apa? Sesuatu perbuatan itu akan mengakibatkan natijah sekian-sekian. Andai kata kamu melakukan perkara-perkara ini yang akan berlaku. Umat Islam kalah sebab apa? Dalam peperangan Uhud. Kenapa?
disebabkan mereka tidak mengikuti arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah cantik susun strategi, disebabkan para pemanah ini tidak mengikuti arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku adalah umat Islam kalah. Be realistic. Apabila contohnya dalam kehidupan kita kan, kita nak capai sesuatu benda, kita perlu ada perancangan yang rapi, perancangan yang cemerlang. Kalau kita tidak ada perancangan, maka apa yang akan jadi pada hidup kita? Sudah semestinya kita akan menjadi salah seorang yang gagal. Allah nak ajar kepada kita bahawasanya dalam kehidupan kita ni, perkara-perkara yang kita lakukan akan menatijahkan apa yang hasil dia kita akan dapat. Untuk kita nak contoh dalam perang Uhud, untuk nak menang peperangan tersebut, sudah mestinya bukan sekadar strategi kena cemerlang, tetapi kita juga kena ikuti arahan, mengikuti strategi tersebut. Macam tu juga kehidupan kita. Kalau kita nak berjaya dalam kehidupan, kita kena ada strategi, kita kena ada perancangan, kena ikut perancangan tersebut supaya dia selari dengan apa yang kita rancang, dan akhirnya dia akan menatijahkan keberhasilan yang cemerlang lah. Itu yang pertama. Yang kedua sekali adalah Allah cakap jangan sedih, ataupun dengan erti kata lain jangan putus asa. Ini adalah learning curve. Pernah dengar learning curve? Iaitu proses pembelajaran dalam kehidupan kita ni. Ada proses. Jangan sentiasa rasa macam kalau kita gagal sekali, kita akan gagal selama-lamanya. Yes, kamu dah tahu, contoh Allah dah bagi tahu dekat umat Islam sewaktu itu, kamu dah tahu kenapa kamu gagal kan? Selepas ni jangan buat macam ni. Kamu kena belajar daripada kesilapan ini, kamu kena belajar daripada kekalahan ini. Hasilnya apa daripada kekalahan ini? Sebenarnya para ulama mengatakan bahawasanya perang Uhud merupakan salah satu peristiwa yang paling penting. Kenapa? Kerana umat Islam belajar. Sebab kalau umat Islam contoh saya boleh bagi kalau andai kata umat Islam menang, mungkin daripada kalangan mereka rasa macam tak payahlah lepas ni masuk peperangan, confirm kita menang. Sedangkan tuntutan jihad sewaktu itu adalah satu benda yang diperlukan. Maka apa yang berlaku, mereka akan rasa selesa. Jadi amat penting untuk kita sentiasa rasa untuk belajar daripada kehidupan kita kan, supaya kita tak rasa macam apabila gagal itu bermakna kita akan gagal selama-lamanya. Tak, sedangkan kegagalan itu merupakan salah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kerana daripada kegagalan ini kita akan belajar daripada kegagalan tersebut, dan akibatnya kita tak akan membuat keputusan dan perbuatan yang sama. Sebab tu sangat penting peristiwa Uhud ni bukan pada umat Islam tapi pada kita juga, iaitu jangan pernah berputus asa, belajar dan terus belajar. Ada satu kata-kata daripada Buya Hamka, yang di mana Buya Hamka mengatakan bahawa jangan takut jatuh kerana yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal kerana yang tidak pernah gagal hanyalah orang yang tidak pernah mencuba berusaha. Jangan takut salah kerana dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Itu adalah sedikit tadabbur pada episod kali ini. Moga-moga dengan kisah ini kita berjaya bangkit daripada kegagalan dan kita akan menjadi seorang mukmin dan juga muslim yang bukan sahaja beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi sentiasa top up diri sendiri menjadi seorang muslim yang cemerlang seterusnya dalam kehidupan kita di dunia ini dan juga di akhirat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.